Aduh, hai. Pagi-pagi Pak Ndak dah nampak makhluk ni. Merayap perlahan-lahan di atas pokok. Rasa-rasa dah tinggi 3 kaki ni ataupun 1 meter lebih. Perlahan-lahan naik atas pokok. Pak Ndak nak tahu apa rahsianya sehingga dia memanjat. Biasanya makhluk yang kita kenali sebagai siput babi. Ya, memang ada di taman-taman, kalau di pasu-pasu dan juga di kolam-kolam yang mana pokok yang kita suka tanam, pokok yang jenis lembut dan juga pucuk-pucuk yang baru bertunas menjadi kesukaan. Tapi yang ni pelik sikit. Tu yang Pak Ndak heran, dia panjat dekat atas pokok melada pahit Pak Ndak di tepi pagar. Pokok melada pahit Pak Ndak ni dah 6 meter tingginya di tepi pagar. Terperanjat Pak Ndak perhatikan dalam rimbunan buah ni ada 3 ekor lagi melekat. Bila kala dia naik ke atas tu, itu yang Pak Ndak menjadi tanda tanya. Tinggi pokok ni, survival betul siput ni. Dia memanjat perlahan-lahan sampai juga ke rimbunan buah yang tinggi tu. Inilah dia siput babi yang survival untuk mencari makanan yang menjadi kesukaannya. Nampak tu, ada seekor lagi berada dekat atas dahan ni. Kalau kita tak buangkan dia, memang habis pokok ni. Tengah berbuah pokok melada pahit ni. Itu yang Pak Ndak jaga betul-betul sebab buahnya tengah ranum. Jadi Pak Ndak perhati, rupanya kat sinilah siput ni bersarang. Baru tahu hari ni. Dan menjadi satu keajaiban pada diri Pak Ndak bagaimana siput yang kecil tu boleh memanjat tinggi semata-mata nak mencari makanan. Buah melada pahit ni tengah rancak berbuah dan juga hampir ranum daripada warna merah ke warna hitam. Itu yang Pak Ndak heran dan pelik. Inilah pemandangan pertama yang Pak Ndak tengok pokok melada pahit ni dipanjat oleh siput-siput. Banyak tu yang Pak Ndak perhatikan. Ini saja dah kat 6 ekor dah. Baru kita tahu yang serangga dan juga siput perlu survival untuk mencari makanannya sendiri walaupun di pokok yang tinggi. Barulah terbuka minda Pak Ndak yang kehidupan di dunia ini perlukan makanan. Manusia, haiwan dan juga serangga perlukan makanan. Inilah dia fenomena alam. Barulah Pak Ndak tahu rupanya buah melada pahit ni menjadi kesukaan siput-siput ni. Kalau kita perhatikan, dahan melada pahit ni berlekuk-lekuk selepas dahan yang ada, yang kering tu jatuh. Macam mana siput ni boleh merangkak-rangkak naik ke atas? Ini mesti daripada awal pagi, iaitu cuaca yang sejuk, suasana yang redup dan juga kalau ada hujan renyai. Kita perhatikan perlahan dia naik ke atas dan dengan mata dia melilau-lilau kiri dan kanan. Kalau kita usik siput babi ni semasa pergerakannya pada cengkerang, tak jadi apa-apa. Tetapi kalau kita usik pada mata dia, nanti dia akan berasa terus malu. Dan masukkan matanya tu ke dalam cengkerang. Cengkerang siput babi ni bergalun-galun warna coklat air dan coklat tua. Cantik kalau katakan bagi inspirasi pelukis-pelukis nak lukis siput babi ni memang cantik. Dengan kalau kita perhatikan betul-betul dia merangkak-rangkak dengan matanya tu melilau-lilau ke sana sini. Dia pastikan tidak ada duri ataupun benda-benda keras yang menghalang perjalanan dia. Ni lagi seekor lagi ni Pak Ndak jumpa. Oh, ni dah masuk 7 ekor yang ada di atas pokok melada pahit yang tingginya 5 meter. Maai, yang kita daripada awal tadi kita tak sedar rupanya ada makhluk lain yang digelar sebagai makhluk perosak pokok-pokok, sayur dan juga tumbuh-tumbuhan. Tapi inilah dia fenomena alam yang memerlukan di antara satu sama lain. Satu family siput babi ni telah berada di atas pokok melada pahit Pak Ndak.
Yang umum pun tahu, Pak Ndak pun pernah buat video untuk melada pahit. Biji dia memang pahit melada pahit. Memang untuk kegunaan orang laki-laki. Menambahkan lagi tenaga batin. Ya, menyegarkan badan dan juga menyihatkan darah. Dan juga mengaktifkan kita punya pergerakan yang lesu dan juga kita rasa letih. Inilah dia melada pahit. Rupanya siput ni pun makan buah dia. Itu sebabnya macam tenaga je siput ni. Anda perhatikan. Inilah dia khasiat pokok melada pahit. Tidak hanya pada manusia ataupun orang laki-laki dan wanita. Tetapi siput ni pun gemar kepada biji melada pahit yang pahit ni. Inilah dia satu keajaiban yang Pak Ndak jumpa pagi ni di tepi pagar rumah Pak Ndak. Siput babi ni cepat membiak. Kalau dia dah melekap di antara jantan betina tu, kita nak cabutkan dia pun susah. Memang dia telur dia pun warna kuning. Kadang-kadang dia tumbuh kat tepi-tepi pasu-pasu yang berair tu. Banyak dia menetaskan telur kat situ. Kat situlah timbul rasa marah pun ada. Sebab habis pucuk-pucuk ataupun tunas-tunas habis dikerjakan. Apatah lagi yang buah melada pahit yang tinggi pun dia naik juga. Tetapi kalau kita nak matikan dia, banyak cara. Cuma Pak Ndak gunakan garam je tabur. Dan juga menggunakan obat siput kan. Kalau dah terlampau banyak sangat. Kadang-kadang kesian pula. Ada yang ibu-ibu yang tengah bertelur tu pun Pak Ndak buangkan aja. Sebab apa? Kita pun ada hati dan perasaan kan. Dia pun nak membiarkan juga dia punya keturunan. Tetapi kalau sampai merosakkan satu taman, tu dah satu tahap yang kita perlu bunuh dia. Inilah dia siput babi sebagai perosak tanaman dan juga ada yang kata boleh makan. Tapi bagi setengah orang di Malaysia ni tak ada kot. Melainkan kalau kita dah rasa terdesak, kalau kita berada kat dalam gunung kata tersesat ke, mungkin siput babi ni menjadi makanan kepada kita. Tapi untuk sekarang ni tak ada lah. Cengkerang siput babi ni cantik kalau boleh buat kraft tangan dan juga sebagai inspirasi kepada pelukis-pelukis. Memang cantik. Dan pada cantik-cantik pun kita tengok. Dia punya merayap dia perlahan pun mungkin daripada awal subuh hingga waktu sekarang ni pukul 9 pagi. Sekejap dah naik tinggi. Jangan ingat binatang yang terkemut-kemut ataupun slow-slow tidak ada kelajuannya. Petik Herbs, petik. Jangan lupa subscribe, like dan share.